Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar matematik darjah 4 bab 1 nombor dan operasi. Okey, hari ini Miss akan spesifik dekat tema cara menulis nombor, nombor genap dan nombor ganjil, pula nombor anggaran dan bunda. Okey, kita mula. Okey, kita darjah 4 ni kita ada dua nilai tempat baru, iaitu ribu dan puluh ribu. Okey, secara asasnya ribu dan puluh ribu nombor dia terletak pada nombor yang keempat dan kelima, jika dikira daripada kanan lah tempat ni. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu kita kalau nak tulis nombor ni ada dua cara. Okey, satu adalah dengan cara menulis nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, apa beza dia? Bila kita dengar nilai tempat, bila orang tanya kita ada kat mana, tempat tu kat mana, mesti kita kena jawab dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat. Jadi nilai tempat mestilah dalam bentuk perkataan. Sebagai contohnya macam 10, ratus, ribu dan puluh ribu. Kalau nilai digit pula, dia mestilah dalam bentuk digit, iaitu nombor, iaitu 3, 40, 700, 5000, 10,000. Okey, lepas tu kita tengok cerakinkan. Cerakinkan boleh ada dua jenis juga. Cerakinkan mengikut nilai tempat, cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, kita tengok. Kalau cerakinkan mengikut nilai tempat, kita kena tulis nombor dahulu. Tulis nombor dahulu, baru kita tulis nilai tempat dia. Bagi contoh, kalau dia suruh tulis cerakinkan nombor ni, okey, mula-mula kita tulis dulu nombor 6, jarak sikit tambah 5, jarak sikit tambah 4 dan seterusnya. Okey, lepas tu kita tengok 6 ni mempunyai nilai tempat apa. Kita refer dekat atas ni. Okey, 6 tu berada di tempat yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dia adalah puluh ribu. Tengok ya, ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maksudnya dia adalah dekat bahagian puluh ribu. Jadi kita tulis kat sini 60,000. 5 berada di tempat yang keempat. Yang keempat adalah tempat, nilai tempat dia adalah ribu. Jadi kita continue kat sini tulis ribu. Yang nombor 4 ni berada di tempat ketiga, jadi kita tulis ratus. Begitu. Dan seterusnya. Seperti nombor yang ni lah, seperti yang Miss tulis kat sini. Dia akan jadi macam ni. Jangan lupa yang terakhir, which is 2 ni, kita kena tulis juga sa dia. Sa tu maksudnya secara senang dia adalah 1. Okey, nampak? 2 ni ada 2 je, hujung last dia nombor 1. Jadi dia punya nilai tempat dia adalah sa. Okey. Okay, untuk kes yang ada nombor kosong, kita kena tulis juga 0,000. Walaupun dia menampak macam kosong, sifar, tak ada apa-apa, tapi kita still kena tulis sebab nilai tempat dia berada di nilai tempat ribu. Okey, kita tengok nilai cerakinkan mengikut nilai digit pula. Okey, kalau cerakinkan mengikut nilai digit, kita tulis juga nombor hadapan dulu, sama macam tadi. 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Okey, lepas tu kita tengok dia berada di tempat yang keberapa. Lepas tu kita tambah kosong belakang dia. Okey, tak pun macam kita gantikan nombor yang belakang-belakang ni jadi kosong. Okey, macam mana nak tahu berapa banyak kosong kita kena letak, berapa banyak sifar yang kita kena letak? Minta maaf. Okey, kita tengok 3 ni belakang dia ada nombor apa? Satu nombor je kan. Jadi kita letak 1 kosong, 1 sifar. 4 ada 2 nombor belakang dia, jadi kita letak 2 sifar. Kalau 5 ada 3 nombor di belakang dia, 3 sifar.
6 ada 4 nombor di belakang dia, 4 sifar. Okey, sama. Untuk sama macam kes nilai tempat tadi, digit sifar juga kita kena letak dalam cerakinkan mengikut nilai digit. Okey, kita tak boleh abaikan nilai sifar dalam ni, sebab kalau kita abaikan, dia tak akan jadi nombor yang ni bila kita tambah. Okey, mari kita cuba 8 tambah 0 tambah sifar tambah 5 tambah sifar tambah 6. 6 ada nombor tak belakang dia? Tiada, kita biarkan seperti itu. 0 ada satu nombor di belakang dia, tambah sifar lagi 1. 5 ada 2 nombor di belakang dia, tambah 2 sifar. Sifar ni ada 3 nombor di belakang dia, tambah 3 sifar. 8 ada 4 nombor di belakang dia, tambah 4 sifar. Okey, siap. Inilah cara nak cerakinkan. Okay, kita continue. Susunan nombor. Okey, bila dah nombor banyak-banyak ni, kadang-kadang dia boleh jadi mengelirukan. Macam mana nak susun seperti menaik maupun menurun. Okey, mari kita lihat Okey, firstly, kalau nak susun nombor, kita kena tengok berapa nilai digit yang dia ada, lihat nombor paling hadapan dia, dan baru kita susun. Okey, apa yang Miss maksudkan dalam ayat-ayat ni, mari kita cuba Okey, mula-mula kita tengok berapa nilai digit dia. Okey, yang ni, nombor ni ada 4 je nilai digit. Yang ni ada 3, yang ni ada 5. Okey, bila dia suruh susun ikut menaik, kita kena tengok mana nilai digit paling sikit. Yang ni kan, yang ni yang pertama paling sikit, yang ni kedua paling sikit, yang ni ketiga paling sikit. Okey, jadi bila kita susun yang paling sikit nilai digit dahulu. Jadi kita susun 207 5848 30,041, begitu. Okey, faham? Kita teruskan dengan nombor yang mempunyai nilai digit yang sama. Okey, yang ni pun agak mengelirukan juga, sebab nilai digit dia sama semua, 5. Macam mana nak bezakan? Okey, kita tengok nombor paling hadapan dulu. Seperti ni lihat nombor paling hadapan. Okey, kita lihat nombor paling hadapan dia sama lah, Miss. Okey, sama, tapi jangan risau. Kalau nombor hadapan dia sama, kita continue dengan nombor hadapan seterusnya. Okey, kita abaikan dulu 5 ni. Abaikan dulu. Kita tengok. Yang ni nombor dia 2, yang ni nombor dia 4, yang ni nombor dia 8. Mana paling kecil? 2, lepas tu 4, kemudian 8. Okey. Okey, bila macam tu baru kita susun. Kita susun ikut yang kita dah jumpa mana dari kecil ke besar, sebab dah menaik kan, menaik, susunan menaik. Jadi kita susun 52-171 54-001 58-145. Okey, macam tu. Sebab yang ni paling kecil, yang ni kedua kecil, yang ni paling besar. Okey, untuk susunan menurun, benda yang sama juga. Kita kena tengok kalau nilai digit sama, lihat nombor paling hadapan. Tapi yang ni 2 nilai paling hadapan dia sama. Jangan risau, kita continue lihat nombor paling hadapan yang seterusnya. Okey, which is 5, sifar dan 6. Okey, yang mana paling kecil? Mestilah ni sifar, yang kedua 5, yang ketiga 6. Tapi dalam kes ni dia nak menurun, jadi kita kena susun yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi yang paling besar 6, yang kedua terbesar 5, yang paling kecil sifar. Jadi bila kita susun 5, 6,
65 609 65 501 65 096. Macam itulah kita nak susun. Okey, kalau dalam kes yang ni pula, okey, kita lihat nombor nilai digit dulu ada berapa. Okey, yang paling sikit yang ni, dalam kes menurun kita tengok yang paling besar dulu. Okey, yang paling besar yang ni, yang kedua terbesar yang ni, yang ketiga terbesar yang ni. Okey, menurun dari besar ke kecil. Macam tu. Okey, paling besar dulu. Susun 65 maafkan Miss, 61235. Yang kedua 1645. Yang ketiga 656. Okey, begitu. Miss lupa lah, Miss ada laser sebenarnya. Okey, jap. Okey, kita tengok pula nombor genap dan nombor ganjil. Nombor genap tu apa? Nombor ganjil tu apa? Okey, nombor ganjil, kita tengok nombor, silap ni, bukan nombor bulat, nombor genap. Okey, kita lihat ya. Nombor ganjil adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Okey, kalau tak percaya, kita tengok bentuk lazim ni. Kita ambil nombor 13. Okey, 13 bila bahagi dengan 2, dia akan dapat 6 baki 1. Okey, 6 baki 1. Jadi ini membuktikan bahawa dia adalah nombor ganjil. Okey, kalau nombor genap pula, bila kita ambil nombor tu, kita bahagi dengan 2, dia akan dapat sifar. Dia ada baki. Okey, macam ni kan. 18 bahagi 2 dapat 9. 9 ada baki tak? Tiada. Maksudnya dia adalah nombor genap. Okey, satu lagi cara nak bezakan antara nombor ganjil dan nombor genap. Kita boleh lihat nombor terakhir dalam apa namanya, dalam satu buah nombor tersebut. Okey, contohnya nombor ganjil, pengakhiran dia mesti adalah nombor-nombor ni, 1, 3, 5, 7, 9. Kalau nombor genap pula, nombor akhir dia mesti 0, 2, 4, 6, 8. Okey, kalau tak percaya cakap Miss, okey, mari kita tengok nombor lain. Mari kita cuba bentuk lazim ya. Okey, kita kata kalau kita ambil nombor 15, kita bahagi dengan 2. Okey, ini 0, 1, ini buat turun bawah 5, 15. Okey, yang paling dekat dengan 15 adalah 17 kan. Maaf. Yang paling dekat dengan 15 adalah 14. 2 darab 7, 14. Okey, tulis kat sini 14. Okey, bila kita tolak, mesti akan dapat 1. Nampak tu? Kalau nombor bulat pula, nombor genap pula, kita ambil contoh, kita ambil nombor 12 lah. Okey, 12 kita bahagi dengan 2. Ini 0, 1, kita buat turun bawah 12. 6 darab 2, 12. Okey, kosong. 0 baki dia tiada baki. Okey, macam itulah nak bezakan nombor genap dan nombor ganjil. Kita teruskan dengan pola nombor. Pola nombor ni adalah satu urutan nombor di mana nombor seterusnya ataupun nombor sebelumnya mestilah ditambah atau tolak dengan nombor yang sama. Contohnya macam ni kan, dia tambah 2, tambah 2, tambah 2. Dia mestilah tambah nombor yang sama. Kalau dia tiba-tiba tambah 3 kat sini dalam satu urutan nombor, dalam satu pola nombor tu, dia tak jadi pola nombor dah. Kadang-kadang ada juga soalan dia akan tanya, adakah ini pola nombor? Kalau pola nombor, mesti nombor yang ditambah tu nombor yang sama sampailah habis pola. Okey, cara nak kira pola nombor, kita kena tolak nombor belakang. Kalau tertib menurun, nombor besar tolak nombor kecil, kita tambah simbol tolak depan nombor yang
hasil tolak kita dapat tu lah. Okay, apa yang Miss katakan. Okay, mari kita lihat dulu. Okay, ni pola nombor tertib menaik. Kita tengok yang ni dulu. Nombor tolak nombor belakang, right? Okay, maksudnya adalah 28016 ni tolak yang ni untuk dapatkan pola nombor dia. Tolak macam tu. Tolak. Nanti kita akan dapat berapa yang ditambah untuk nombor seterusnya. Okey, macam mana nak tahu dia tambah ke tolak nombor dalam sesebuah pola nombor tu? Okey, kita tengok tertib dia. Kalau macam ni, nombor tu makin membesar, maksudnya dia tambah nombor sebelumnya. Macam tu. Kalau macam ni, nombor dia makin mengecil. Inilah Miss cakap tu, tertib menurun. Cara nak kira dia lain sikit. Macam yang ni, nombor depan tolak nombor belakang, right? Yang ni nombor belakang tolak nombor depan. Nombor besar tolak nombor kecil lah, cara senang dia. Okey, tapi nanti kita dapat 7. Dia memang kita dapat 7, tapi dia tolak 7. Sebab dia apa? Makin mengecil. Jadi bila kita dapat hasil tolak tu, kita tambah simbol tolak depan dia. Macam tu. Okey, bundar pula. Okey, bundar ni ada beberapa cara nak lakukan dia. Okey, mula-mula kita kena lihat nilai tempat dia dulu. Lepas tu kita kena banding dengan nilai tempat sebelumnya. Lepas tu kita tengok kawan-kawan dia. Okey, kawan-kawan ni terbahagi kepada 2 jenis kawan-kawan. Okey, ada kawan-kawan yang kecil, ada kawan-kawan yang besar. Ini adalah kawan-kawan kecil. Sampai nombor 4 je. Nombor 4 je maksimum. 4 adalah paling kecil. Macam kita lah. Kita masuk tadi. Kita dah 4 tahun tak masuk tadika lagi. 5 tahun baru masuk tadika. Maksudnya ni adalah kawan-kawan besar. Nombor 5 start 5 tahun baru kita start sekolah. Maksudnya dia dah kawan-kawan besar. Okay, cara nak bundar, mula-mula kita lihat nilai tempat dulu. Katakanlah soalan minta bundarkan 87,904 kepada 1000 terdekat. Okey, kita tengok dulu 1000 dekat mana. 1000 dekat nombor yang keempat, right? Okey, kita tengok ya. 1, 2, 3, 4. 7 ni. 7 ni ada nilai tempat 1000. Okey, lepas tu kita nak kena buat apa? Banding dengan nilai tempat sebelumnya ataupun sebelah kanan dia lah. Okey, nilai tempat sebelah kanan dia banding dengan nombor sebelah ni. Okey, banding dengan nombor 9. 9 ni nombor apa? Nombor kawan besar. Okey, kalau dia bertemu kawan besar, biasanya kawan besar ni dia lagi baik. Okey, dia suka share. Jadi dia bahagi nombor 7 ni satu nilai. Jadi 7 ni kena tambah 1. Macam 7 ni dapat gula-gula, so dia tambah lagi 1 gula-gula. Macam tu. Jadi 7 ni akan jadi nombor 8. Macam tu. Okey, bila kita dah bandingkan, kita bundarkan, kita 7 tu tambah 1. Okey, kenapa yang belakang tiba-tiba jadi kosong? Ini adalah bundar punya peraturan lah. Kalau kita bundar, nombor belakang ni mesti jadi sifar, bukan depan, nombor belakang sahaja. Okey, belakang mula dari mana? Mula dari nilai tempat yang diminta soalan. Okey, soalan minta 1000 kan. Okey, 1000 ni kita dah bundar tadi. Belakang 1000 ni, ratus, puluh, sa ni kita tukar jadi sifar. Okey, kita tengok lagi. Bundarkan 87404 kepada 1000 terdekat juga. Okey, 1000
sini lah. 1, 2, 3, 4 ribu kat sini. Okay, ribu kita banding dengan nombor belah kanan, nombor sebelah dia. Ni kawan kecil. Okay, kawan kecil ni dia kecil lagi, dia tak ada apa-apa dia nak share. Jadi nombor 7 ni kita kekalkan dia 7. Okay, lepas tu yang belakang-belakang ni kita ganti dengan sifar, macam tu. Okay, kita teruskan lagi. Oh, dah habis. Itu saja. Okay, harap episod kali ni membantu adik-adik semua untuk excel in math. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya dalam ruangan komen. InsyaAllah Miss boleh tak jawab. Okay, jangan in the end, Assalamualaikum, and jangan lupa subscribe channel Miss. Bye bye.